Awak dengar tak saya cakap ni? Dengar. Okay. Alright, so nanti isi attendance jangan lupa isi attendance. Okay, so kita hari tu stop sampai nombor berapa stop sampai nombor berapa? Ke tak start lagi? Kita tak ingat sebab awak punya ni tak ada kat sini ni. Abigail, kita dah sampai ke mana dah Abigail? Diam pula dah. Nombor 5. Lemak tak dengar jap cikgu ni. Oh, saya patutlah saya tengok awak. Okey, kita kat mana? Nombor 5. Nombor 5. Okey. So, tapi dah bagi tahu ke siapa kena buat ni tak ada Belum. Okey, so kita stop sampai nombor 5. So saya buat yang baru. New slide. Stupid. Sekejap. Okay, so 1 jam ni kita cuba try buat chapter ni. Lepas tu 1 jam lagi saya nak buat introduction lah chapter 10. So kita masuk introduction chapter 10. Okay, so masuk ni. Masuk ni 21 orang je, 22. Kenapa sikit sangat? Kelas ni macam ramai rasanya. Yang cakap kat saya pergi tu berapa orang je? So nombor 5. Stop sampai nombor 5 hari tu. So hari ni nombor 6 lah kan? Cikgu nombor 6 dah. Oh nombor 6 dah juga. So nombor 7 lah. Yang 5 belum. Sebab hari tu cikgu lompat-lompat kencang. Oh 5 belum. So 5 lepas tu 7 and so on lah. Cepat masuk. Macam tak ni sangat. Baru 9 orang, mana ramai-ramai lagi ni? Tidur ke apa? Tanjiman ada, Yasmin. Mana Yasmin dalam ni? Yasmin tak ada. Cikgu, dengan soalan 4C dongki, cikgu belum habis bincang. Oh, 4 pun tak siap lagi. Aduh, banyak pula lah. Okey. Suhaili ada. Sri ada. Siti Juhaina.
Ada medium jap. Ada. Nur Hidayah. Hidayah ada. Yasmin. Mana Yasmin? Sekejap, madam ada masalah teknik. Masalah. Azwan, Iman, Aiman, Lashwin. Lashwin ada. Husna ada. Hamiza ada. Fatin mana Fatin? Dania, Alia Izzati, Abigail. So nombor 4 tu saya bincang dulu. Okey, saya bincang dulu 4 lah sebab tadi kawan you kata nombor 4 ada yang tak settle lagi. 4 C dengan D. Okey. Sementara tunggu kawan awak masuk ni, saya buatlah nombor 4 dululah. Okey, sekejap. Ni. Okey. Benda dah macam conteng lah. Saya tak buat rupanya awak punya ni lah. Okey, kita tengok nombor 4. Okey, sementara tunggu kawan awak ni masuk lah, kita buat nombor 4 dulu. Okey, kalau you tengok question number 4. Saya dah record ke? Saya dah record kan? Ada. Okey. A displacement of the particle, so simple harmonic motion described by this equation. So dia bagi equation ni where x in meter, t in second. When t is 4 second, determine ni. Okey, pertama sekali apa yang you kena buat, kita tulis balik formula tu lah. So 5 cos 2 pi t plus pi over 3. Okey, bawah dia tu mesti letak general equation. Bila nak buat soalan chapter ni, apa-apa terjadi bawah ni tolonglah letak general equation supaya you tahu apa yang berlaku kat atas tu. And then please be careful ya. Kalau dia cos lah, janganlah letak sin. You kena follow lah. Maksudnya kalau dia start dekat cos, maksudnya your experiment adalah start daripada maximum displacement. Dia start daripada amplitude lah. So that's why graph the cos. Dan dia start dari belah kanan lah sebab dia positif. Atau dia start dari bawah lah sebab dia positif. Okay, so A adalah 5, 2 pi adalah omega, yang ini adalah phi. So apa itu phi? Initial phase angle. Apa itu initial phase angle? Ni fasa permulaan dia lah. So maksudnya dalam kes ni fasa dia, kalau saya buat graf-graf dia bukan start daripada puncak lah. Graf dia ada nilai. So dia ini amplitude, ini 0. So dia start daripada satu tempat, iaitu phi. So itulah maksud initial phase angle. Dia bermula dekat satu tempat lah. Okay. So soalan nombor C dengan D kawan cakap tak buat lagi. Okay, dia kata when T adalah 4, determine the acceleration. So dia apa kita nak buat? Kita kena bila dia minta dia bagi given you T, so you kena differentiate 2 kali lah. Okay, so kita akan differentiate 2 kali lah. Okay, so kita akan letak V sama dengan differentiate V dululah. dx over dt sama dengan A pula. 5 cos 2 pi t plus pi over 3. So over dt. So ingat ya, kalau you nak differentiate, the one that you need to differentiate adalah jadikan dia subject. So itulah you punya main character lah t ni. Okay, so kalau you tengok t ni adalah duduk inside cos. So 5 ni bawa ke depan lah. So you akan dapat 5 differentiate cos, you akan dapat sin negatif. Differentiate cos akan dapat negative sign ya. Dalam bracket ni follow, dia tak akan berubah. Jangan ubah dalam bracket ni. Okey, sebelah T 2 pi bawa ke depan. So 2 pi. So you akan dapat negative 10 pi sin 2 pi T plus pi over 3. So ini adalah V awak lah. So soalan nombor B tadi you substitute je lah nilai T, so you akan dapat nilai. Okey, soalan nombor C sebab kita nak buat soalan nombor C ya. Saya buat kat tepi lah soalan nombor C. Okay, soalan nombor C. Okay, soalan nombor C. Okay. Dia minta acceleration dan dia bagi T juga. So you kena differentiate lah. A equals to dV over dt. Di mana V ni masukkan je lah nilai dia. Iaitu negative 10 pi sin 2 pi T plus pi over 3. Okay, so ini. So apa yang you kena differentiate? You kena differentiate T. So T ni. Madam. Ya. Yeah. Sorry saya lambat. Madam saya nak pergi tanda sekejap.
Bagi saya 5 minit kejap je. Aduh, lepas tu pula tunggu dia pergi toilet. Okay, so inilah yang you kena you kena differentiate lah. So ini. So 10 pi ni bawa ke depan lah. So A akan dapat negatif 10 pi. Sin akan jadi cos. Differentiate sin akan jadi cos. Tak ada masalah. Dia tak akan jadi negatif tau. Dalam bracket ni jangan ubah. Kalau awak perasan dalam bracket ni daripada awal sampai akhir dia tak akan berubah ni. Ini soalan. So ini V. Ini V. Ini V. So janganlah ubah bracket tu. Awak jangan ubah. Inside the bracket will be always same lah. Okay, lepas tu kita akan differentiate lah sebelah T. Siapa sebelah T? 2 pi. So 2 pi bawa ke depan. So you akan dapat A adalah negatif 20 pi squared cos 2 pi T plus pi over 3. Ni. Okay, T awak tu adalah 4. So you substitute lah 4. So A sama dengan negatif 20 pi squared cos 2 pi 4 plus pi over 3. Okay, kita akan keluarkan lah kalkulator kita. Mana kalkulator kita? Kalkulator kita. Mau 14 orang? Mana lagi yang lain? Awak jangan nak mengelak ni Tak nak ni. Tak nak menjawab soalan. Sekejap ya, mana saya beri kalkulator, saya nak tuang kalkulator saya. Ni kalkulator saya. Okay. Alright, so kita nak tekan. Boleh tak saya guna kalkulator ni? Boleh tak saya nak guna kalkulator ni? Diam pula. Boleh. Boleh tak? Kenapa boleh? Sebab dalam mode radian. Yes, sebab dalam mode radian. Sebab dia dalam mode radian. So tekan je lah kalkulator. Negatif 12 pi squared. So darab cos 8 pi lah 8 pi tambah pi over 3. Pi over 3. Madam ni soalan mana? Ni soalan nombor 4 C. So you akan dapatlah jawapan dia ni. 4 C? Bukan dah bincang sampai nombor 5 ke? Dia orang kata Tanjiman kata 4 C tak buat lagi. Saya nombor 5 saya minggu lepas dah bincang. Nombor 6 belum. Tak apalah, anggaplah ini sebagai revision. Dah. So dapatlah ini. Okay. Ini adalah jawapan untuk acceleration. Ini kita differentiate lah. So dapat jawapan ni. Okay, soalan number D. Dia minta phase. Phase tu yang mana? Phase tu yang fasa. Yang fasa ni yang warna ni lah ni. Fasa ni. Saya kata fasa bulan. Saya tengok bulan sekarang mengambang. Awak tengok pun, tempat awak pun mengambang. Itu fasa dia mesti sama. So soalan number D dia minta phase. So phase mestilah 2 pi T plus pi over 3. So T awak dia memang dah bagi 4 lah. So plus pi over 3. So tekan kalkulator je lah. 8 pi tambah pi over 3. So you akan dapat jawapan dia 26.18. Unit dia. Apa unit dia awak rasa? Red. Rad. Unit dia rad. Sebab awak tekan kalkulator tadi unit rad. Sebenarnya ini adalah angle. Cos theta. Ini sebenarnya angle. Cuma angle awak dalam bentuk omega T plus phi. Theta ni adalah omega T plus phi. So dia unit radian. Okay. Ya. Kalau guna formula je tak buat differentiate boleh kan? Okay, kalau you tak nak buat differentiate boleh, maknanya you dapatkan X tu, dapatkan nilai, lepas tu you guna formula yang square root omega plus square, kalau untuk V tu plus minus square root omega A square mana X square kan? Kalau untuk A sama dengan negatif omega square X kan? Betul tak? You guna yang tu? Betul, Tapi yang V ni macam mana awak tak tahu dia plus ke minus? Saya tak dua-dua. Awak tak boleh dua-dua. Memanglah kalau awak guna yang ni awak kena tulis dua-dua. Tapi bila kita differentiate sebenarnya dia adalah negatif lah sebab maksudnya dia tengah bergerak ke arah kiri. So ini adalah lagi betul lah. So kalau untuk V ni memang kena differentiate. Sebab dia dah bagi tahu specific time. Sebab jawapannya mesti dalam negatif. Tapi kalau untuk C ni boleh sebab awak akan dapat jawapan yang sama. So kalau boleh
formula untuk chapter ni dia ada dua, V sama dengan dx over dt ataupun plus minus omega square root a squared minus x squared. Kan saya cakapkan bila masa nak guna t bila dia given you t. Bila masa nak guna x kalau dia bagi you x. So kalau you tengok dekat soalan ni tadi, dia bagi you dah mention dah, dia bagi you t. So kalau boleh differentiate lah. Sebab nanti you akan dapat jawapan yang very specific lah. T differentiate. Kalau x tak perlu, guna je direct formula tu. Okay, boleh. Jawapan memang akan sama, cuma you tak ada negatif je lah. Kena letak negatif. Jawapan ni memang kena letak negatif. Sebab dia T tu, sebab maksudnya bila T2 tu dia tengah bergerak ke kiri. Ya. Saya ada yang soalan kan, macam kalau ada certain cara dia nak kita boleh dapat positif negatif, ada certain cara kita boleh tentukan satu je saja kan. Kalau mana-mana nak utama differentiate ke formula tu? Kalau pada saya cakap tadi lah, depend pada apa dia given. Kalau dia given you adalah T, so differentiate lah. Kalau dia bagi you X, so you guna ni lah. Kalau dia bagi X, kita akan ada dua pilihan lah, plus minus. Tapi kalau T memang akan ada spesifik lah dekat mana dia berada. Okay. Sebab X ni, dia mungkin cakap X adalah false. Dia tak mention dia positif ke negatif. That's why kita boleh buat positif negatif. Tapi kalau time masa 2 dengan time masa, ada ke time masa negatif 2? Tak ada. So that's why time dia spesifik. Dia mesti ada nilai positif or negatif. Sebab time tu sekali je lalu. Masa time 2 dia dekat kiri. Masa time 4 dekat kanan. So time tu memang kena spesifik. Okay. Boleh? Boleh. Okay dah. Kita masuk kepada ni. Apa benda lah ni? Okay, so kita masuk kepada ni. Alright. Okay. Jap. Tiba-tiba Saya tak payah letak lagi kan madam? Saya tak payah letak lagi kan kat situ? Saya dah, hari tu saya dah apa? Dah jawab? Dah. Siapa yang tak jawab lagi? Okay, nombor 5. Ju dah jawab yang itu? Belum. Ju. Nombor 6 dah Nombor 7 Hazwan. Nombor 8 Darin. Nombor 9 Suhaili. Nombor 10 Sri. Sri dah jawab dari itu? Belum madam, belum. Okay, nombor 10 Sri. Nombor 11 Dania. Nombor 12 Lashwin. Nombor 13 Yasmin. Dah. Madam, saya dah jawab. Oh ya, siapa yang dah jawab? Yasmin dah jawab Dania. Oh, Dania dah. Dania nombor apa tadi? 11 kot. Okay, 11 Alia Izzati. Madam, saya pernah jawab. Aduh, Alia Izzati pula jawab pula dah. Hamiza. Hamiza dah jawab dah? Madam. Ya. Hamiza dia siap nak pergi vaksin. Oh, Hamiza nak pergi vaksin. Hidayah. Madam. Tepat-tepat pula tu. Start nombor apa Madam? 5. 5 7. Oh, okay, saya nombor 7 Okay. Kenapa awak tahu nombor 7? Saya tak tahu nombor siapa ni. Nombor 5 tadi siapa? Ju Oh, saya nombor 6 lah. Okay. Nombor 5 Ju. Nombor 6 Azwan. Nombor 6 tak ada. Nombor 7 terus. Nombor 6 tak ada Azwan. Nombor 6 Tan Jiman kata tadi dah bincang. Nombor 7 Azwan. Okay. Nombor 8. Tapi paling senang nombor 8 ni. Paling senang gila ni. Siapa nombor 8? Darin Darin. Darin nombor 8. Geram Mangkuk Ayun tu. Aduh, senang gila. Nombor 9? Sri. Bukan, Sri. Saya nombor 10 madam. Sri nombor 10. Suhaili. Suhaili nombor Suhaili nombor 10. 11 Sri. Nombor 11? Lash. Saya Daya. Daya. Bukan Daya last ke? Daya last lah. Daya last kan? Oh, awak ganti Alia Awak ganti Dania. Yelah 11. Siapa 11 ni? Tadi Dania cakap 11. Dania kata 11. Daya ganti Dania. 11. So Lashwin last. Nombor saya 12. Oh, you 12. 13 ni Alia. Alia dah jawab. Alia dah jawab? 13 Yasmin. Oh, 13 Yasmin. Okey dah.
Okay dah, isi ni upload ni, pening pun. Madam, Ya. time sentiasa positif kan? Time sentiasa positif, tak akan patah balik. Okay dah. Apa benda macam conteng pula ni ha. Okay. Tadi Daya, Suhaili, Nashwin. 12, 9, 11, tak boleh belakang pula ni ha. Okay. So kita tinggal nombor 6. 6 dah, 5 yang belum. Siapa nombor 5 ni? Cepat. Kita nak start belakang dah dulu jawapan. Sepatutnya nombor 5, saya dah hantar kat madam dah yang cara tu. Kelas. Siapa nombor 5? Sepatutnya nombor 5 saya dah hantar kat madam kat Telegram. Oh, nombor 5 awak lah kan? Tapi dah dikira bincang sebab saya dah hantar kat madam. Madam kata betul jawapan saya. Yelah, tapi awak tak bincang. Kita tak bincang kat sini. Geram Oh, ke ya ke? Sorry. Yelah, nombor 5 dia kan? Yang dia buat cara pelik-pelik tu kan? Ya. Aduh. Dia rupanya orangnya. So sekarang ni yang nombor 5 kat sini siapa? Ju mana Ju jawapan awak Ju? Jawapan budak ni ada ni, sekejap. Tapi jawapan dia adalah ni dia bagi saya jawapan dia ni. Okay. So kita tengok jawapan dia apa dia buat ni. Aduh dia bagi aku sengit pula ni ha. Okay. Okay, so dia bagi bacalah soalan dulu. Okay, so dia bagi graf. Okay, ni graf yang dia bagilah. So graf X dengan T. So ini adalah amplitude. So ini adalah amplitude. Ini adalah amplitude 2. Yang ini adalah period lah tapi tak bagi kan, T tak bagi. Okay, yang ini pula adalah AU lah sebab ini adalah Vmax 6. Okay, so dia kata dekat sini the following graph above show the variation of displacement X and velocity time. Okay, so X lawan T, V lawan T. Okay, betul. For object in the simple harmonic motion, determine frequency. So soalan suruh cari frekuensi. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, Ju dah bagi dah Ju. Belum bagi lagi. Tengoklah Aziz punya. Okay, so apa Aziz buat? Tengok Aziz buat. Dah ni. Okay. So Aziz buat, dia guna formula A omega lah. So A omega sama dengan, ni apa benda formula awak pakai ni? Sekejap. Saya guna differentiate. Ya, awak guna differentiate. Saya samakan V yang daripada graf X ni sama dengan V yang dah dalam soalan tu. A sama dengan 2 kan?
Ni ada drawing. Dia bercampur-campur sana sini dia dah pening lah. Okay. So kita tengok apa Haziq buat lah. Okay, sebab dia lah kan hari tu yang kena buat. Okay, so kalau awak tengok kepada apa dia buat ni, dia gunakan formula, dia buat formula X sama dengan A cos omega T. Kenapa Haziq buat cos? Sebab dia adalah graph cos. So dapat X equals to 2 cos omega T. Okay, betul. Lepas tu dia differentiate, dia dapat negative 2 omega sin omega T. Betul lah, so betul lah shape dia macam ni negatif. Kalau you tengok graf ni pun, graf dia pun shape adalah negatif lah. Okay, dari sini, dari graf ni dia dapat tahu bahawa V sama dengan negatif A au sin omega T. Kenapa sin omega T? Sebab dia adalah bentuk sin dan dia negatif. So au ni adalah negatif 6 ni. Negatif 6, dia letak negatif 6 lah. So negatif 6 sama dengan negatif 2. So dia dapat omega 3, betul. So 3 sama dengan 2 pi per T. So dapatlah 3 sama dengan 2 pi T. T sama dengan 2.04 per second. So F sama dengan 0.48 Hz. Boleh jugalah guna cara ni. Okay, ada cara lagi senang sebenarnya. A sama dengan 2. Okay, A sama dengan 2. Au adalah sama dengan berapa? Au adalah sama dengan 6. Sebab maksimum awak adalah 6 ni. 6. Au ni tak kisah nak tak 6 ke negatif 6 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dia masukkan A ni, 2 ni dalam ni. So 2. So omega sama dengan 6. So dapatlah 6 pula. So dapatlah terus omega. Kita saya kecilkan. So dapatlah omega sama dengan 6 bahagi 2, 3. So dapatlah 3 rad as negative 1 ni. Sama je lah. Cara ni lagi senang. Okay, lepas tu dia nak cari F. So omega sama dengan 2 pi F. So sama dengan 3. So F sama dengan 3 bahagi 2 pi lah. So 3 bahagi 2 pi, 3 bahagi 2 pi. So you akan dapat jawapan dia 0.48. So dapatlah samalah 0.48. So jawapan dia 0.48 Hz. Sama. Cara ni lagi senang, Haziq. Ya, saya baru tahu. Cara ni lagi senang lah, saya tengok daripada graf sebab A adalah 2, Au adalah 6. So A2 masukkan, so dapatlah omega 3. So gunalah 2 pi F, dapat 3 lah. So F akan dapat 0.48. Yang omega sama dengan 2 pi F tu dia sama dengan omega sama dengan 2 pi over T Ya, sebab 2 pi over T adalah sama dengan 2 pi, sebab omega sama dengan 2 pi over T. Ingat tak T sama dengan apa? 1 over F. So, saya gantikan je lah 2 pi F lah. F tu kena duduk atas lah, 2 pi F. Sebab T dengan F adalah inversely proportional. So, T kalau duduk bawah, so nanti bawa naik atas, so dapat 2 pi F lah. Oh, boleh terus macam tu. Ya, formula tu sebenarnya ada dekat list. Kalau awak tengok dekat list formula. Okay, kalau awak tengok kat list formula ni. Nombor 45 ni ada. So, omega sama dengan 2 pi over T sama dengan 2 pi F. Ada ni, formula ni. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Alright, kita masuk soalan nombor 5B. Okay, 5B kita guna konsep yang sama juga tadi. Okay, dia bagi X adalah 4. So, ini A lah adalah 4 lah. Okay, lepas tu, ni saya keluar kat sini lah. Okay. Lepas tu, kita tulis kat tepi ni. So, A sama dengan 4. 4 meter. Lepas tu dia bagi A kecil, acceleration iaitu 10. So A sama dengan 10. MS negative 2. Okay, dan dia tak ada bagi period. Okay, dia suruh cari sama jugalah. Dia ask you to find frequency. So dia suruh cari frequency. Apa yang awak tahu? Ini adalah A max. Apa formula A max? A max sama dengan Au squared. So A max sama dengan Au squared. Ingat tak awak kena hafal 2 iaitu V max dengan A max. Au dengan Au squared. So A max 10. A adalah 4. So awak akan dapat omega. So dapatlah kalau omega 10 bahagi 4 square root answer. So maksudnya saya buat 10 bahagi 4. Lepas tu saya square root answer. So saya akan dapat ni lah. Jawapannya 1.58 ataupun square root 10 over 2.
Boleh je awak nak buat square root 10/4, tak ada masalah. Sebab ini bukan jawapan akhir. Kalau bukan jawapan akhir, jangan bundakan. Biar je dia macam ni. Okey, sebab saya bukan nak cari omega, saya nak cari F. So omega sama dengan 2 pi F. So saya dah ada square root 10/4 sama dengan 2 pi F. So saya boleh dapatlah F. So F sama dengan ni, bahagi je lah. Bahagi 2 pi. So jawapan yang saya akan dapat 0.25. Unit adalah Hertz. Sama tak dengan apa Aziz dapat? Saya guna cara differentiate. Dia guna differentiate. Nampak dia menyusahkan hidup dia yang dah susah lah tu. Ni dia guna Memang differentiate. susah. Tapi sebenarnya baguslah, dia faham lah konsep differentiate tu, which is good in mathematics lah. Tapi cara jawapan tu you get the same, cuma cara kerja you agak panjang lah ya. Okay. Boleh tak? Yang lain no? Boleh. Okay, soalan number C. Okay, kita tengok soalan number C. Okay, soalan number C dia bagi graf F lawan X. So ini graf F lawan X ya. And then the graph show the relationship between force and displacement of object 2 kilo which is simple harmonic motion. Determine the period. Okay, kita tengok soalan ni. So kalau you tengok kepada soalan ni, dia bagi F dengan K. Apa formula yang kaitkan F dengan K? Hooke's law. Sebab F equals to negative KX. Hooke's law cakap yang ni. So kalau F awak 4, X awak akan dapat negative 10. So negative 0.1 lah. Unit semua dalam SI unit tak ada masalah. So you boleh dapat nilai K lah. So 4 bahagi 0.1. So you akan dapat 40. Saya tak guna tu. Okay. Aziz guna cara mana? Saya guna F sama dengan MA. Tapi dapat juga jawapan tu. Ya, boleh juga. Tak ada masalah. Okay. So yang ini saya akan dapat K lah. Tapi soalan dia suruh cari period. Okay, kalau kita tengok kan period adalah sama dengan apa? T. T tak ada. Kita ada tak dia cakap dia adalah ada pendulum atau tak ada. Tak ada kan, dia tak ada cakap mention tu kan. Tapi dia bagi mass kan? Bagi. Tak boleh ke saya guna T sama dengan 2 pi square root M over K. Sebab saya dah dapat K. Saya dah ada mass. Okey, cuba kita try. 2 pi square root mass saya 2 bahagi 40. So saya akan dapat 2 pi darab square root 2 bahagi 40. So jawapan saya akan dapat 1.40. Okay, sama tak dengan Aziz ni? Saya sama. mula saya guna F sama dengan MA. Lepas tu saya guna formula A sama dengan negatif omega square X. So macam ni Aziz buatlah. Dia buat F sama dengan A. Okey, boleh sebab dia memang obey Hooke's law. Hooke's law pula. Dia memang obey Newton's second law. So 4 sama dengan 2A. Mana awak dapat 4? Force adalah 4, mass adalah 2. So dia dapatkan A lah, acceleration. So dia guna formula ni. Okey, bagus dia guna inilah. Ini adalah SHM. Ini menunjukkan dia mengalami SHM lah. So A adalah 2 negatif omega 2 pi over T. So X adalah negatif 0.1. Kenapa Haziq letak negatif 0.1? Sebab dia ambil F4. So bila F4 dia punya X adalah negatif So kena ambil negatif 0.1. Okey, lepas tu dia masukkan ni lah terus dapat T. Jawapan yang sama. Tak ada masalah. Nak buat cara ni pun boleh. Nak buat cara ni pun boleh. Tak ada masalah. Awak akan dapat jawapan yang sama lah. 1.40 second. Okey, soalan seterusnya. Dia tanya apa soalan seterusnya? Dia tanya maximum speed. Okey, maximum speed apa formula dia? AU lah. So kita nak cari AU. So A kita ini. Ini adalah maksimum A. Inilah A awak 0.1. Sebab apa? Ini paling maksimum dia boleh pergi. Dia tak boleh pergi biar. Macam saya kata, ingat tak saya kata yang profesor tu dia lepaskan dekat 10. So dia boleh letak muka dia depan tu. Sebab apa? Dia tak akan pergi beyond dari 10 lah. So omega tadi adalah 2 pi over 1.4 lah. Sebab 2 pi over T. So awak akan dapat jawapan 0.1 darab 2 pi divide by 1.4. So you akan dapat jawapan dia adalah 0.45. 0.45 unit adalah ms negative watt. So inilah jawapan dia. Okay, kita tengok apa Aziz buat. Sama. So Aziz buat jawapan yang sama sebab dia guna period yang sama lah. Okay, very good. Okay, dah. Kita masuk kepada soalan nombor 7. Siapa nombor 7 tadi? Azwan. Azwan. Penat Ju buat. Kita tengoklah Ju buat. Ju dah tunjuk dah. Ju dah tunjuk dah apa ni.
Ini apa ju buat je? Boleh hantar satu je. A je. Sebab dia boleh hantar sekali je. Ha? Dia boleh hantar sekali je. Tak apalah. So ini Amax. Oh dia terus Ju punya cara pun bagus juga. Dia terus gantikan omega tu sama dengan 2 pi F. So A Ju dah ada. So Vmax apa Ju buat ni sekejap saya tak faham. Vmax sama dengan out. So A sama dengan 2 pi F. Lepas tu dia jadikan F sebagai subjek. Very good. Sebab kita nak cari F. So Vmax over 2 pi A. So Vmax dah ada 6. 2 pi 2. Terus dapat jawapan. Cara Ju pun senang juga. Ya, nak guna cara Ju pun sama. Cara Ju dengan saya punya cara sama je. Cuma Ju terus gantikan omega tu sama dengan 2 pi F. Lagi cepat. Lagi cepatlah Ju buat tu. Ju buat sama dengan saya buat. Ni. Cuma Ju terus gantikan ni. Ju terus gantikan omega ni. Yang ini sama dengan 2 pi F. Terus direct lah. Tu lagi cepat lah nak jawab soalan. Okey dah, kita masuk soalan nombor 7. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Tengok nombor 7. Okay. Alright. An object of mass 1 kilo is undergo simple harmonic motion and potential energy U varies according to displacement X. Above, determine frequency. So they ask you again, dia suruh cari frequency. So apa yang Hazwan buat, dia guna formula U equals to half m omega squared A squared. Very good. Formula ni ada dekat nyawa lah, dekat you punya list formula. So gunakan formula ni. Sebab ada some of your friend guna half kx squared. Bila saya tanya mana dapat, dia kata tengok nota. Nota tak akan ikut, ya. Yang dekat formula ni U ni, kenapa x squared? Bukan x ke? Oh. Ya ke? Sekejap. Dekat formula nyawa tu x. Azwan, mana awak dapat formula tu Azwan? X squared Azwan. Ni A squared. Aduh, ini X squared Azwan. Okey. Ni madam. Oh. Suka hati je. Formula apa dia pakai tu. Okey. So, lepas tu dia suruh cari. Okey, apa Azwan buat? Dia gunakan formula U. Dia masukkan 1 sebab 1 kat sini ni. 1, betul. Lepas tu M1, betul. M mass 1. 2 pi F. F nak cari. Okey, A. Kenapa Hazwan boleh guna A? Sebab yang awak guna ni adalah dekat maksimum. Iaitu dekat U max. So that's why awak boleh guna A lah 0.1. Sebab graf awak ni pun berlaku dekat maksimum lah. So that's why X tu boleh jadi A. Apa beza X dengan A? Tak faham lah. Apa beza X dengan A? Itu amplitude. Itu amplitude. X tu apa? X tu panjang. Distance ataupun length dia lah. Okey, contohnya ini adalah you punya X adalah kosong kat equilibrium. Ini adalah X sama dengan 5. Okey. Dari X ni saya boleh cakap dia sama dengan positif A. Maksudnya X ni adalah keluarga yang sama. Dia adalah sejenis length. Dia adalah sejenis distance. Cuma A ni adalah maximum displacement. X ni displacement at any point. Faham tak? X ni dekat mana-mana. Dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat mana-mana. Tapi bila dia dekat maksimum, nama dia bukan display X dah. Nama dia dah bertukar jadi A. Faham tak ni? Okey, faham. Sebab kalau kita buat graf, X lah 1T. Ini X, inilah X. Kosong. Nilai-nilai tiba-tiba awak ada A. Maximum displacement. Ya, maksimum. Dia tak boleh pergi beyond daripada A dah. So, kalau awak tengok graf yang dia bagi awak tadi ni, ini 0.1. So, dia pun stop dekat sini. So, ini adalah sebenarnya X. Tapi X ini, that's why dia boleh ganti kat sini. Dia adalah X, cuma X ni dalam bentuk A lah. So, that's why boleh masuk 0.1. So, jangan confuse X dengan A. X adalah at any point. A adalah maximum displacement. Kalau awak guna nilai yang berada dekat maximum displacement, so awak kenalah tukar dia jadi A. So tak ada masalah lah bila Hazwan nak letak dia 0.1. So jawapan dia betul lah. Cuma equation dia salah. Salah tau equation awak Hazwan. So kalau examiner awak sangat rigid, dia akan cakap awak salah. Sebab apa? You using the wrong equation. Unless you tulis kat tepi ni X sama dengan A dalam kes ni. Cuma dalam kes ni memang betul pun X sama dengan A. Tapi
equation kalau boleh mula-mula start dengan general lah, iaitu formula yang sebenar dia. Boleh tak Zuan? Zuan? Boleh, Madam. Boleh. Okay. Akmal ada tak Akmal? Diamlah Akmal. Dia tidur juga. Tak tahu nak cakap apa. Tahu nak cakap apa pula dah. Okay, nombor 8. Siapa nombor 8? Siapa nombor 8 tadi? Soalan paling senang di dunia ni. Darin kot. Kan Darin dah tukar kepada Hidayah bukan. Bukan. Siapa nombor 8? Soalan paling senang di dunia ni. Tak nak mengaku pula dah. Geram pula aku ni ha. Siapa nombor 8 tadi? Suhaili Darin kan? Darin kot. Darin? Oh Darin. Wujud tak Darin ni? Darin? Hilang Darin. Ada tak Darin dalam ni? Tak ada nampak lah. Dah hilang. Line dia sekejap clear, sekejap tak. Aduh, kesiannya. Dia duduk mana? Dia lah duduk gua mana lah. Kesian. Okay. So soalan nombor ni, soalan Darin ni sangat senang lah. Sebab apa dia kata on the same axis sketch graph showing the variation of potential, kinetic and total energy with displacement. So ini graf ni graf mangkuk ayun. Tolonglah ingat graf ni kalau awak tak ingat saya cakap. Graf mangkuk ni graf mangkuk. Okay, pertama sekali tolong label energy joule. Ini adalah X meter. Okay, yang bentuk ni adalah U lah. So ini adalah U, bentuk tu macam U. So yang ini adalah amplitude positif, ini adalah amplitude negatif kosong. Label macam tu. Okay, yang kedua adalah mangkuk tertutup. Mangkuk tu di dalam kop kan. So yang mangkuk tertutup ni adalah kinetic energy. Dan last sekali adalah penutup mangkuk. Penutup mangkuk ni kena duduk atas betul-betul lah. Penutup mangkuk ni. Tak cantik pula lah penutup mangkuk ni. Okay. So ini adalah total energy. Kalau awak tengok graf saya ni macam tak sambung, tolonglah sambungkan. Sambungkan dia supaya dia stop kat situ lah. So inilah graf dia lah. So katakanlah dalam exam dia suruh label dengan equation. Janganlah panik. Awak pergi je dekat list formula. List formula tu semua ada. List formula, mana list formula saya? Ni. Saya follow je list formula ni. E sama dengan apa tadi? E sama dengan setengah M omega squared A squared. U sama dengan half M omega squared X squared. K sama dengan half M omega squared A squared minus X squared. Dah. Macam tu. Tak perlu hafal. So ingat graf mangkuk ayun. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay. Dah. Settle graf. Nombor 9. Okay. Nombor 9. Siapa nombor 9 tadi? Ada nampak tadi nombor 9? Tak ada. Okay. Nombor 9. Suhaili. A block of mass 10 gram. So dia bagi mass 10 gram. Tak suka kena tukar kepada kg ni nanti. 0.1. 0.1 kg. Vertically spring. Helix spring. So gambar awak ni macam ni. Dia duduk secara vertically lah. Okay. Dan dia bagi constant. Ini adalah nilai K lah. K constant. Dan block is pulled at distance. So dia ditarik iaitu ini adalah 2 cm lah. So ini adalah 0.02. So ini actually your punya amplitude. Kenapa cikgu kata ni amplitude? Sebab dia ditarik dan dilepaskan. Dia tak akan pergi beyond daripada this one. So this is actually your amplitude lah from equilibrium position when y is 0. So they ask you to determine period. So they ask you to determine T lah. So kita tengok apa Suhaili buat. So Suhaili guna formula Mach M over K. So dulu formula ni kena hafal. So dia ingat Mach M over K. Kenapa M over K? Sebab K ni adalah spring constant dan ini pun cerita pasal spring. So betul lah apa Suhaili buat, very good lah. So T sama dengan mass, bagus Suhaili tukar unit, K pun ada, okay dapat jawapan 0.44 second, very good Suhaili. Alright, question number 2, dia suruh cari apa? Maximum acceleration velocity, so kita guna AU. AU ni tak ada dalam this formula, so ini kena hafal. So Vmax sama dengan AU, so A dah ada 0.02. Macam mana Suhaili tahu ini A? Sebab saya cakap tadi dia ditarik 2 cm. So 2 cm ni paling dia tarik kalau 2 cm itu adalah A lah.
Dia akan lepaskan, dia tak akan pergi beyond daripada 2 cm. So that's why it's become A lah. So jangan confuse antara, cikgu yang ini Y bukan X. Ya, Y sebab dia dalam keadaan macam ni, itulah Y. X bila dia keadaan terbaring, ini adalah X. Y dengan X benda yang sama, displacement. Cuma dia punya orientation of the experiment setup tu saja, sama ada dia bentuk vertical atau horizontal. Okay, omega. Ada tak omega? Tak ada. So Heidi guna formula 2 pi over T, di mana T dia masukkan nilai dekat sini lah. So you dapatlah jawapan 0.29 ms -1. Very good. Okay, soalan nombor C dia suruh cari total energy. So Heidi guna formula ni. Formula ni pun ada. Jangan cakap tak tahu, ada tadi saya tunjuk formula E ni. So M ada, omega ada, A ada. Masukkan kalkulator je lah. So dapatlah jawapan 4.08 times 10 power of -3. Unit untuk energy, joule. Tak payah fikir bukan-bukan. Energy, dah, joule. Settle. Okay, soalan nombor 9, settle. Okay, soalan nombor 10. Siapa nombor 10? Saya Madam Sri. Yang conteng-conteng tu. Oh, yang conteng salah. Apa tak tahu kenapa nak Itu bukan salah, itu soalan lain Madam. Okay. Okay, bagus. Jimat kertas ni. Soalan nombor 10. An object of mass, so they give you mass 200 is suspended vertically. Again, the same question. Dia suspended secara vertically lah. Okay, the spring, and it's also about spring is then extended by 2 cm. Sama juga soalan dia, 2 cm. So ini akan jadi you punya amplitude lah 2 cm. Sebab dia ditarik sebanyak 2 cm. Ini bukan ditarik, dia letak, dia punya pemanjangan dia 2 cm lah. If the object is oscillating vertically plane, determine the angular frequency. Okay, kita kena tengok apa Sri buat. So kalau kita tengok bawah. Okay, ni. So bagus dia lukis gambar, dia faham lah maksudnya. So gambar dia macam ni. Okay, dia lukis dia punya forces, restoring force dengan weight. Okay, lepas tu dia guna formula Fy equals to 0. Kenapa Fy equals to 0? Sebab dia tak bergerak dalam kes ni dia cuma letak je. Okay. So dia buat Fs sama dengan weight. So Fs sama dengan negatif Kx ada negatif. Sama dengan mg, tapi negatif ni hanya showing direction je lah. Okay, so K sama dengan mg over x. So m ada, g ada, x ada, so dia dapat nilai K. Lepas tu dia masukkan formula K sama dengan m omega squared. Where do you get this formula, Sri? K equals to m omega squared. Dekat notes. Dekat note, dekat formula. Kalau cara saya tak sama macam cara Sri. Awak guna cara mana-mana? Saya guna cara F sama dengan KX. F sama dengan KX. Ni F sama dengan KX ni? MG tu datang dari mana pula? MG tu dah daripada weight. Sebab dia tengok ni. Betul. Okay, cuma saya nak tanya mana dia dapat formula ni? Where do you get this formula, this one, Sri? Yang, Madam. Yang ni, formula ni, saya tak pakai. Saya pakai omega 2 pi over T macam tu je. Omega sama dengan 2 pi over T, mana awak dapat T pula? T. Awak guna mak. Madam. Sebab yang tu soalan A kan? Tapi yang soalan B tu dia suruh cari T. Saya buat B dulu, lepas tu saya dapat A. So saya kemasukkan je. Saya buat terbalik tapi dapat jawapan juga. Ni soalan A. Tapi saya buat B dulu. So jawapan B tu saya dapat time. So saya masukkan dalam A. Saya buat terbalik. Tapi mana dapat juga. Jawapan Sri nombor B ni ataupun D pula dah? A, B, C. Where's your BC, Sri? Atas Madam. Atas? Tadi Madam zoom in gambar. Oh, okay. Ni kan Madam ni. Ni saya masuk ke dalam A ni. 2 pi over T. Sebab saya buat B dulu baru A. Sekejap, awak guna formula awak guna formula ni kan? Mana awak dapat omega? Omega saya dapat dari A ni, omega. Oh, awak guna F equal to MA? Tak. Maksudnya saya buat soalan B dulu. Saya dapatkan time. Lepas tu saya buat omega. Omega 2 pi over T. Saya masukkan time tu. Lepas tu saya boleh dapat omega. Tak faham. Aziz snap. Kejap Madam saya snap. Sri, jawab balik soalan awak ni. Mana you get this formula?
Sebenarnya that formula I derive from the omega square equals negative acceleration equals negative k over mx, and the acceleration equals negative omega square x. Acceleration equal to negative k over mx. k over m, then direct by x. Where do you get the formula F equal to ma, right? Equals to negative yeah. kx. Yep. So you get the A equals to negative kx over m. Saya dah hantar dalam group Telegram fizik. Cuba macam tengok. Saya buat B dulu, lepas tu saya buat A. Yelah, that's why saya kata you guna formula mak ni. Yelah, T sama dengan 2 pi M over K. M dah ada. K dia dapat tadi. Dia masukkan. Kalau saya pun saya guna formula ni dulu. Tapi cara ni restrict. Dilarang ke boleh ni? Boleh. Tak ada masalah. Janji jawapan sama. Okay. So dia guna formula ni. So dia dapat 0.28. So baru dia masuk kat sini. Boleh juga. Kalau saya pun saya akan guna formula ni. Tak ada masalah you nak guna formula yang macam ni. Okay. Cuma yang ini memang ramai juga yang guna formula yang macam Sri ni. Okay, cuma this one K equals to M omega squared ni sebenarnya banyak juga guna So that's why kena hafal yang K equals to. Okay, mana dapat K equals to M omega squared? Dia ada dua. Okay, sebab hari tu saya tak berapa nak terangkan sangat dekat. Saya kena buka ni. Nota mana chapter 9. Kenapa saya buka kat situ? Saya buka kat sini lah. Saya ni saya dah ni kan. Dah ni semua dah. Saya takut saya hilang pula lah. Boleh lah. Keluar je lah. Kat sini. Nota chapter 9. Okay. So kalau awak tengok dekat nota chapter 9, dia ada satu formula. Saya tak nak you confuse sebab takut nanti you tak faham dia punya X tu. Okay, ni bukan ni. Ni yang ini yang dapat tadi formula tu. Okay, this one. So kalau you tengok ni, ini adalah without dia tarik tau. Dia just hanging. Ini adalah initially. Okay, lepas tu bila dia hanging, dia dah ada restoring force. Ni, this one is restoring force. Dia telah simpan force. So dia ada force, dia ada weight. This one dia tarik. So bila dia tarik, dia akan ada acceleration. So kalau you tengok kepada formula ni, when without you tarik, dia hanya ada restoring force iaitu F minus W equals to 0. So F equals to negative Kx minus W equals to 0. So you dapatlah W equals to negative Kx. Di mana you guna formula ni lah yang tadi F equals to weight Kx sama dengan mg ini, formula ni. Okay, yang nombor 2 ni adalah bila you tarik. Bila you tarik, you ada acceleration. So dia akan jadi F minus W equals to mg. So if you look at this my F here and my F here is not same. This one is only restoring force. This one is F with a acceleration. So please be careful yang ini. F ini dan F ini tak sama nilai dia. This one adalah restoring force. This one adalah F when you have acceleration. Okay. So F1 minus W akan equals to mg. So this F adalah sama dengan negatif Kx juga. Tetapi X ini adalah X1 plus X. Jangan confuse X dengan X1. Kalau awak tengok dekat sini, X adalah yang ini. Daripada equilibrium. X1 adalah extension of the spring bila you letakkan nilai dia. So ini jangan confuse lah. So you masukkan dekat sini. Weight ni dia masukkan nilai yang ini. So dapatlah terbit formula ni. Okay, kalau awak baca ni awak tak faham kan. Okay, saya ulang balik lah ya. Okay, awak tengok ni saya tulis. Okay, pertama you ada spring saja. Tak ada apa-apa. Yang kedua you have spring and then you letak load. So you letak load only. You without any forces exerted on it. Yang ketiga you ada spring loaded, you tarik. So this is bila dia adalah at equilibrium. Ini. So yang ini bila you tarik dia ada X1. Yang X1 itulah yang dia cakap. Okay, bila you tarik dia ada X. X1 dengan X adalah benda yang berbeza lah. Okay. So yang ini you akan guna formula
submission F equals to 0. Yang ini submission F sama dengan MA. Sebab dia dah ada acceleration. Okay, yang ini you akan buat F minus W sebab dia ada F dengan weight. Dan F ni adalah restoring force equals to 0. Iaitu negative Kx1 mg equals to 0. So dapatlah formula dia. Kalau terbitkan je lah, dapat biasa je lah Kx1 equals to mg. Macam biasalah ya tu. Okay, yang ini pula you akan guna formula F over weight. So F over weight equals to MA. But this F adalah F bukan Fs . Yang ini adalah F saja. So you akan dapat F minus mg equals to MA. So this mg dia akan gantikan dengan ni lah Kx1. So F minus Kx1 sama dengan MA. So F ini pula adalah F sama dengan X plus X1. Sebab apa? Dia bukan restoring force sahaja. Dia adalah force daripada X tambah dengan X1. So minus Kx1. So Fx1 minus Kx tambah Kx1 minus Kx ini boleh tolak. So sama dengan MA. So dapatlah A sama dengan Kx over M. Ini. So terbitlah formula ni. Okey, yang dekat sini saya nak highlight adalah X ya. Bila awak nak guna formula A sama dengan Kx over M, this X adalah belong kepada ni. Ini je. Yang ini awak tak nak ingat pun tak apa, tak ada masalah. Saya nak cerita yang ini. X ini, kalau nak guna X ni, ingat ya, X ini adalah X dari equilibrium. Okey, yang ini, kalau awak nak guna yang ini, X ini adalah refer kepada X, kepada extension. Berapa banyak yang dia telah sebenarnya X ni dengan X ni tak sama lah. So please be careful lah dengan wording ni. Okay, kalau kita tengok apa pada Seri buat tadi. Okay, dia guna Fs sama dengan weight. So maksudnya dalam kes ni tak ada acceleration. Apa Seri buat tadi, dia tak ada acceleration. Dia hanya letak saja. Okay, so dia akan dapat ini. Formula ni lah, K sama dengan mg over X. So dia dapat nilai, nilai apa ni? Nilai K. Okay. Selepas tu Seri guna formula K sama dengan M omega squared. Okey, apa yang dia buat ni, ini dah menggunakan formula yang mana Seri? Yang A equals negative omega square X. You dah guna formula yang ni. Yang ni. So dia masuk seolah-olah dia dah ada, dia telah ditarik lah. So ataupun you guna form ada acceleration lah. So yang inilah omega squared over K over M lah. Yang ini yang you pakai yang ini. So kalau you tanya saya boleh ke cikgu, sebenarnya boleh. You boleh guna sebab you guna X tadi tu adalah X kepada yang original tu lah. X masa dia hanging tu lah. Berapa 0 point something tu lah. So that's why you boleh dapat secara kebetulan jawapan yang sama. Tapi please be careful kalau you nak guna yang ini, make sure X yang you guna tu adalah X yang dia daripada equilibrium tu lah. Boleh lah tu yang cara you guna ni. Tapi kalau saya memang akan guna formula yang T tu lah, macam Haziq lah. T sama dengan 2 pi square root M over K. Di mana saya akan cari K. Yes, I will use this one. Sebab saya buat dia hanging. So saya akan guna K ni. So the K that I will get, saya masuk dalam ni. So M dah ada. Okay, omega ni saya tukar je jadi 2 pi. Dia nak apa? Omega kan? So ni dia nak dapat T kan? So T sama omega sama dengan 2 pi over T. So T sama dengan 2 pi over omega. Saya ganti kat sini je. So omega cancel. So saya akan dapat omega, saya bawa ke sana, square root M over K. Inilah formula yang saya akan pakai. Sebenarnya formula ni sama je dengan formula apa yang Seri buat ni. Okey, kalau tak faham, saya ulang balik lah. Kalau saya... faham. Boleh dapat macam Seri ni. Ya, kalau saya akan buat macam mana? Okey, saya akan buat sama macam Seri buat. Dia buat macam ni. Okey, dia faham. Bagus. Dia buat tu bagus. Dia faham. Dia ada restoring force. Dia ada weight. Dia buat ini 0. Submission F equals to 0. Where Fs minus weight equals to 0. Ini weight.
So Fs equals to mg. So Kx equals to mg. Negatif tu is just showing the direction lah sebab saya nak cari K saja. So M dah ada. M berapa tadi? M dia bagi. M adalah 200. So 200 darab 10 negatif 3. 9.81 bahagi X. Berapa X dia? X dia adalah 2 cm. 2 darab 10 negatif 2. So saya dapat K. Okay, settle. Okay, yang kedua saya akan guna formula T. T sama dengan 2 pi square root M over K. Kenapa cikgu guna formula ni? Sebab dia dah bagi tahu you ini adalah spring. So mesti ada kaitan dengan ni. So saya nak cari bukan T, omega. Tapi saya tahu omega sama dengan 2 pi over T. So T sama dengan 2 pi over omega. So saya boleh samakan. So 2 pi over omega sama dengan 2 pi square root M over K. 2 pi boleh potong. Omega bawa jana. So omega sama dengan square root K over M. So K saya masukkan K dalam ni. M tadilah. So saya akan dapat jawapan yang sama. Okay, boleh faham tak? Boleh madam. Cara you all tak salah. Cuma saya takut you tak faham pun you buat. Kau awak faham pun buat? Faham madam, saya faham. Tapi cara madam tu lagi senang nak remember. Yes, because I asked you tadi before, right? I asked you where do you get K equals to? Saya tanya you, mana you dapat? You kata dari note. Notes is not bringing in exam. Okay. Cara you tak salah. Cuma cara you menggunakan nota. Sekarang ni nota dia tidak ikut bersama-sama di dalam exam. Dia ditinggalkan di bilik. Okay madam. Okay. So we have to find way lah supaya kita boleh. Sebab there's a lot of thing nak kena ingat nanti. Kalau you semua benda you kata tak apa cikgu, saya tengok nota. Dalam exam you tak boleh bawa nota. So you get lah 22.15. 15 red as negative 1. Sama tak dengan Sri tadi? Sama. Yes. Cara Sri okay, it's good. Cuma I ask dia, mana you dapat ni? Ni, mana? Ni. Sekarang ni memang you cakap you boleh tahu. You kata cikgu ini dalam nota. Nanti exam ini baru chapter 9. Kita ada sampai chapter 14. Takut you dah lupa. Sekarang kalau saya tanya chapter 2 pun saya rasa ada yang tak ingat dah. Ingat lagi tak chapter 2? Tak. Saya ingat free fall je. Madam, saya dengar ujian selaras 2 tu chapter 1 hingga 14 Yes, ujian selaras 1 macam exactly PSPM. Bila tu tengoklah dekat RPS terbaru tu. RPS terbaru tu. Berapa jam tu cikgu? 2 jam. 2 jam. Sama macam exam final. Macam PSPM final. Ni ujian tu akan berlaku dekat sini. Masa waktu amali. Ni waktu week 70 atau 16 atau 70 lah waktu tu. Madam. Ya. Nak tanya nanti ujian selaras tu chapter 8 tu masuk ke? Tak kan? Tak. Chapter 8 tak ada. Chapter 8 dah tak ada. Dah disadar Allah Azim. Tutup dah. Buang dia. Okay. Thank you madam. Ya, chapter 8 tak ada dah. Ya, chapter 8 cuma ada kat UPS je nanti. Tak apa, UPS nanti kita revise lah sama-sama. Chapter 8 dah tak ada kaitan dah. Ya. Yang lain ni okey tak? Saya tak tahu ni yang lain ni. Diam je. Takut saya tanya ni faham ke tak yang ni? Yang ni. Faham. Okay. So kalau saya tolong guna yang inilah. Guna yang ni. Sebab so you dari sini you dapatlah yang ni. Sebenarnya formula ni banyak pakai ni. Omega sama dengan square root K over M ni. Okay, setelah kita masuk soalan seterusnya. Nombor B. Okay, nombor B pun saya dapat dah tadi. Omega. Kalau tadi kan saya dapat T omega. So saya gunalah omega sama dengan 2 pi over T. Omega adalah 22.15. So you get lah 0.28. Alright, very good. So number C they ask you to find Vmax. Vmax sama dengan apa? Au. So A ada, omega ada. So you get the answer lah. So very good lah, Sri tukar dia dalam bentuk meter. So 44.30 power of negative 2. Yes, this is how you change unit. You tak perlu pun nak ubah-ubah dia. So katalah cikgu saya dapat 7.2 cm. Tulis je 7.2 darab 10 negatif 2 meter. Tak perlu awak nak 1, 2. Sebenarnya tak perlu pun. You just tambah ni saja. Oh. Ya. Macam tu. Cara cepat.
Okay, number D. They ask you to find apa number D? They ask you to find maximum kinetic energy. So they ask you to find K max. So K max sama dengan half mv max squared. Okay, very good. So dia guna V max yang tadi tu, yang dapat ni. Ni V max you. So M V max so you dapat ni. Okay. Madam, boleh tak saya nak guna K sama dengan M omega squared A squared minus X squared? So because this is the formula given in this formula. Yes, boleh. Tapi ini K any displacement. The question asks you maximum. So ingat balik, apa saya kata pasal maximum? Dekat mana berlakunya maximum? Amplitude. Ha? Dekat mana berlakunya maximum? K-max berlaku kat mana? Bukan kat amplitude. Equilibrium. Ya. K-max berlaku dekat equilibrium. So X awak ni akan jadi kosong sebab dia berlaku dekat equilibrium. Cikgu jadi kosong. No, A ni nilai. Dia tak boleh bertukar. A tu tetap. So that's why formula awak tinggal half M omega squared A squared. Cuba awak masukkan nilai ni, awak akan dapat jawapan yang sama dengan ini. Kalau tak percayalah. So kita masukkan M. M berapa tadi? Madam. Ya. Kalau saya guna formula U dapat jawapan sama juga tapi boleh ke? Tak boleh. Salah sebab awak tak faham. Awak tak faham konsep. Konsep awak salah. U dengan K sama ke? U adalah energy due to position. K adalah energy due to the motion. Dia tak sama. Tak boleh, salah. Kalau nak guna mesti guna formula K. Tapi awak akan letak X kosong. That's why awak dapat formula ni. Sebenarnya formula ni macam sama dengan U. Tapi tak boleh. Betul. Tak boleh. Salah. Konsep salah. Oh. Okay. Boleh faham tak? Cikgu. Ya. Kalau jawapan sama, cikgu dia tak kasih kosong. Ya, sebab konsep salah. Dia main teka-teka je jawapan dia. Mana awak tak tahu jawapan awak betul ke tak? Sebab ni ada skema jawapan, ada jawapan akhir boleh lah awak buat macam tu. Madam, bukan ke total energy dia kinetic, maximum kinetic energy sama dengan maximum potential energy, bukan Total energy kalau nak guna E boleh. Kalau okay, you nak guna E boleh. Yes, boleh sebab total energy always constant, sama je. Ingat tak graf you? Dia sentiasa sama, tak kisah di mana-mana. So kalau nak guna total energy boleh. Okay. Terima kasih, Madam. Okay, apa lagi? Ya. Saya tengok dari graf tu, kan mangkuk terbalik tu ialah K punya. Mangkuk terbalik tu K punya. So kat maksimum dia, maksimum saya ambil yang X kosong. Dia nak cerita. Memang graf mangkuk. Ya. Saya tengok dari graf. Dari graf. X kosong. Inilah K max. Kalau graf mangkuk. Cikgu, yang tadi tu K dengan E je, U tak boleh. Sebab U tak boleh. U maksimum dekat amplitude. Kalau buat U, kalau dekat equilibrium, U dia kosong. Nampak ni, U ni duduk kosong. Kenapa bila seri buat total energy boleh sama? Sebab total energy, okay macam ni awak kena faham. Okay, ni pendulum. Pendulum ni boleh gerak kiri kanan. Okay, bila dia berada dekat equilibrium, dia hanya ada K max sahaja. Okay, bila dia berada dekat amplitude, dia ada U max. Okay, kalau dia kat tengah-tengah, dia ada apa? Dia ada dua-dua, K dengan U. Dia ada kinetic energy, dia ada U. Tapi nilai dia bukan maksimum lah. Kalau dia berada di sini, yes dia ada K dengan U. Kalau dia berada di sini, yes dia ada K plus U. Kalau dia berada di sini, dia K ada plus U. Madam. Ya. Kalau ada orang tu kan, orang tu bukan saya lah. Orang tu dia buat U juga, tapi dia buat macam Madam ajar tadi. X sama dengan A. Sebab X dengan A tu amplitude sama 0.02 meter. Ya, tapi soalan minta K ke U sekarang. K. Dia kena buat K depan, dia tak boleh buat U. Orang minta mi kari awak bagi miso. Ya, faham. Thank you, Madam. Okay, bila seri buat, dia buat macam ni tadi, seri buat K max sama dengan E total. Okay, kenapa saya kata boleh? Sebab awak kena ingat ya, E total kalau awak tengok daripada graf, dia sentiasa constant. Maksudnya nilai dia ni katakanlah 10. Kat sini 10, E kat sini 10, E dekat sini 10, E dekat sini 10,
E dekat sini 10, E dekat sini 10, E dekat sini 10. Tak faham lah. Apa maksud dia? E tu apa? Energy. Total energy. Okay. Apa maksud total energy? Saya tambah K dengan U. Ya, maksudnya K-max sebenarnya bila K-max ni awak dapat 10, sebenarnya U awak kat sini, U max pun sebenarnya awak akan dapat 10. Sebab ingat balik apa HHM, dia adalah predict motion without loss of energy. Maksudnya potential dah bagi 10, kinetic akan dapat 10. Dia akan ulang alik dengan energi yang sama sebenarnya. So total untuk setiap level, setiap point ni adalah constant. So that's why bila Seri buat yang ni, tadi ayat dia ni, K max, U max equals to total energy. Yes, betul. Itu konsep yang betul. Di mana dia akan nilai yang sama. Kalau 10 dekat K max, dekat U max pun kena 10, dekat total energy pun 10. So that's why bila Seri guna formula total energy iaitu E sama dengan half M omega square apa tu, boleh saya terima. Tapi kalau awak guna U max, tapi kalau awak letak yang ni, boleh lah. Awak dah mention awal yang ini, boleh. Tapi kalau awak just tulis depan U max sama dengan nilai, salah. Sebab awak tak mention perkataan dia adalah sama dengan total energy. Okay, boleh tak tu? Boleh. Saya rasa saya ada tunjuk video dulu yang pasal, yang pasal pergerakan HHM ni. Atok tu ke? Bukan atok tu. Habis tu? Ni gambar potential kinetic mana? Ni dah masuk HM lah. Ni. Ni apa bukan? Dia dah lama-lama dia ada gambar dia tunjuk potential kinetic je. Ya, saya rasa ada je kat depan ni je. Boleh lah kot dia ni pun boleh lah. Kalau awak tengok ni, dia potential kinetic maksudnya nilai dia tu akan sama je. Total dia tu mesti sama. Jadi tak bagus, ada satu lagi. Ada. Dia ke? Sebab dah ramai sangat dah upload dekat YouTube ni aku rasa. Ni boleh. Ni. Paksa tu iklan. Ni. Kinetic hanya berlaku, kinetic maksimum berlaku dekat mana? Dekat equilibrium. Potential maksimum berlaku dekat maximum amplitude. So kena ingat ya, kinetic maksimum berlaku dekat equilibrium. Dia hanya berlaku dekat equilibrium lah. So kena faham yang tu. So bila masa dia dekat potential, dia tak ada kinetic lah. Sebab dia kinetic dia zero, dia stop. Dia macam dia macam freeze sekejap, lepas tu dia patah balik. So kena ingat yang itu Dah. Madam, okay, dah cepat. You just kena hafal K sama dengan V max, U sama dengan A max. K sama dengan V max, U equilibrium sama, tu. Ya dekat equilibrium dia ada K max dengan V max. Ya, So kalau U sama dengan A max tu dekat amplitude. Ya, betul. Tu je lah kena hafal. Ya, kena hafal yang itulah. So senang awak ingat yang itulah gambar yang dia prepare apa? Saya nak tukar. No, okay. Aku hilang. Okay. Maksudnya kalau kita nak lukis tu, ingatlah bila dia duduk dekat equilibrium, dia ada Vmax dan Kmax. Bila dia ada dekat amplitude, dia ada Umax. Sama juga kalau dia kat sebelah sini pun dekat negative amplitude dia ada Umax. Tapi kalau dia dekat tengah-tengah dia ada dua-dua. Tetapi total energy untuk setiap ni adalah sama sahaja. Sebab graf dia mendata, graf mangkuk tu dia penutup. Penutup tu kan kalau ni 10, sini pun 10, sini pun 10, sini pun 10. Maksudnya hasil tambah 2 ni mesti dapat 10. Yang ini mesti 10. Maksudnya 10 ni hanya hak milik Umax. 10 ni hanya milik Kmax.
Okay, boleh tak? Cikgu kat Umax sana ada Amax kan? A kecil, A max. Acceleration, ya. Au squared. Okay, au squared. Ya. Au squared. Yang ini au saja. Okay. Okay, boleh. So kena ingat yang itu. Lepas tu satu lagi jangan confuse yang tadi tu lah saya cakap tadi tu. Bila nak guna F sama dengan weight tu mesti ini adalah zero. So bila awak nak guna F sama dengan mg tu adalah without acceleration Tapi kalau soalan tu ada acceleration, awak tak boleh guna F equal to mg tu. Saya takut ada soalan yang macam tu. Saya rasa pasti ada soalan macam tu. Ke ada, ke tak ada dah. Saya tak tahulah. Nanti awak kena buat pasti tu awak nampak lah kot. Rasa macam ada. Dia akan buat F buat tolak W equals to MA. Ini berlaku bila ada acceleration. So bila you read the question, tengok dia ada tak acceleration. Kalau dia hanya letak, dia ada extend, itu tak ada acceleration lah. Tapi kalau dia kata dia tarik, maksudnya ada from equilibrium, dia ada tarik dan ada acceleration. Dia akan kena guna formula ni. Tengok soalan, you kena read dah. Tengok soalan ada ke tak ada. Okey dah, soalan seterusnya. Cepat lambat pula ni. Berapa? Nombor 11. Siapa nombor 11 tadi? Saya Madam. Hidayah. Okey. Hidayah ke Ashwin? Lashwin? Saya 12. Tak sabarlah Ashwin nak jawab soalan. Okey, soalan nombor 11. Determine the length of simple pendulum whose period. Okey, ni simple pendulum lah. Period dia bagi 0.5. So, Hidayah guna formula LG. Okey, bagus. Dia guna LG lah. Sebab LG tu adalah formula untuk simple pendulum. So, T ada, L nak cari, G pun adalah. So, dapatlah 0.06 meter. Bagus. Sebab dulu diorang kena hafal formula T ni. So, diorang ingat LG dengan MK, mak. Okay, soalan nombor 2. Dia kata, this will determine frequency of the simple pendulum if the leaf is accelerate upward. Okay, so kita tengok Hidayah buat apa, dia tambah. Okay, kenapa Hidayah tambah? Sebab leaf tu tengah bergerak ke atas. So, dia ada acceleration. Okay, saya suka soalan ni. Okay, awak ingat tak untuk eksperimen awak kena buat simple pendulum punya video kan? Okay, awak dah buat. Okay, awak buat kat rumah. Awak buat video tu lah. Okay, kali ni saya kata, okay jom bawa semua apparatus awak ni masuk dalam lift. Sorang-sorang. Macam mana Squid Game lah. Masuk ke apparatus ke orang? Awak nak buat eksperimen tu dekat dalam lift lah sekarang. Okay. Sebelum ni awak buat eksperimen tu dekat rumah kan, yang awak buat video tu semalam awak tunjuk kat saya tu, awak buat dekat rumah. Okay, saya kata okay bawa semua awak punya alat-alat tu awak nak buat kat dalam lift. Awak nak buat kat dalam lift. Okay, dalam lift ni pula ada 3 situasi. Ni pertama lah. Ni ialah saya buatlah situasi kata. Pertama, lift tu tengah naik. Okay, situasi kedua, lift tu tengah turun. Situasi ketiga, lift tu tengah putus kabel. Kabel tali dia putus. So, awak akan menjunam ke bawah. Okay. So, apa jadi pada T untuk setiap ni? Itulah kita punya eksperimen. So, eksperimen kita ni, kita masuk dalam ni, kita nak tengok ada tak berlakunya, what happened to the effect of the period. What is period? Time taken to complete one oscillation. Contohnya masa awak buat kat bilik, awak kata cikgu untuk completekan satu oscillation, dia hanya perlukan 1 saat sahaja. Tapi apa berlaku bila kita buat kat lift dia tengah naik, turun dan tengah putus kabel. So kita akan tengoklah. Okay. So apa formula yang kita akan pakai? Ini kita akan guna formula period lah. T equals to square root L over G. Sebab dia adalah case pendulum. Saya tak gunalah M over K. Itu case spring. Okay, so saya akan menggunakan formula ni lah. Sebab saya nak tengok relationship antara T dengan G. Di mana length adalah constant. Dan 2pi pun constant. Kenapa 2pi constant? 2pi memanglah constant. Ini formula ni kalau saya pakai 2pi pun constant. Okay. Kenapa L pun constant? Sebab saya masih guna tali yang sama. Awak kata tadi cikgu saya guna ni 100 cm. So dalam ni pun awak guna 100 cm. Dekat sini pun awak guna 100 cm. Dalam ni pun awak guna 100 cm. So that's why L pun constant lah. Okay. So maknanya siapa yang akan ada efek? G. Dia akan mengefek G. What is G? G is gravity lah. Tapi ketiga-tiga ni memang kita still buat dekat earth. Okay.
Kalau untuk ni kita memang guna 2 pi square root L over G. G ni adalah 9.81 sebab U tak bergerak. So dia tak efek. Tapi yang ini bayangkan awak tengah naik lift tapi lift awak selalunya dia adalah constant velocity, constant speed. So that's why awak tak rasa awak tak rasa pergerakan dia. Tapi kalau dia ada acceleration, awak akan rasalah pergerakan dia kan. Bila kita naik lift pun sebenarnya kita akan tergoyang juga sebenarnya. Okay, so this G akan berubah. G ni saya tak akan panggil G dah lah. Saya akan panggil dia G prime. So ini pun akan jadi G prime. Ini pun akan jadi G prime. So dia tak sama dengan G ni dah. Okay, boleh faham tak yang tu setakat ni? Faham. Okay, so maksudnya ini akan jadi G prime adalah G baru. Okay, so G baru awak untuk case ni akan jadi plus G tambah A. Dia kena tambah dengan A lah. Kalau yang case ni turun ke bawah, G prime awak akan jadi G tolak A sebab dia turun ke bawah. Turun ke bawah negatif A lah. Negatif A bukan maksud slowing down atau decelerate Negatif tu maksudnya direction dia. Ingat balik chapter 2. Chapter 2 awak belajar negatif untuk A tu maksudnya dia tengah opposite direction. Okey, apa jadi pula pada putus? G prime awak dia jatuh disebabkan oleh gravity. So G prime awak akan jadi G tolak G. So maksudnya macam mana? Kosong lah. GG. Kosong. Kosong lah. Okey, macam ni lah. Kan? Contohnya Haziq. Okey Haziq. Ya. Kalau kosong GG tu, kalau masuk kat situ macam main error pun. Mana ada error kosong. Jadi period awak kosong lah. Tak wujud lah period. Maksudnya tak sempat. Okey, macam ni lah Haziq. Saya kata, Aziz pergi buat eksperimen, betul saya putuskan kabel awak. Awak nak buat tak eksperimen? Tak nak, mati. Letak Aziz. Kalau kita tengah naik lift, lepas tu tiba-tiba lift tu tengah putus kabel, awak tak nak buat eksperimen tu. Sebab apa awak tak nak buat eksperimen? Awak pun panik. Satu lagi, bila lift tu turun, dia putus kabel, dia akan langgar dia akan langgar dinding. So dia tak sempat buat oscillation. Dia tak akan sempat. Okey, satu dia akan okey, mula-mula dia nak sini, lepas tu bila dia dia pergi langgahan, lepas tu dia pergi. Kau faham tak saya nak cakap apa ni? Dia tak sempat buat one cycle. Faham. Nampak tak imaginasi semua orang? Nampak. Sebab saya ingat kan bila G kosong, kalau masukkan dalam formula tu L kita dapat lah L sebab constant. Bagi G terus main error sebab per kosong. Yelah, tapi untuk sebenarnya T tu kosong lah, tak ada so, hertz zero lah. So frekuensi awak dapat 0 hertz lah. So you tak sempat nak buat oscillation sebab apa? Dia dah berlanggar bombok. You buat, okay, you lepaskan, lepas tu nanti dia pergi naik atas, lepas tu dia bukan HHM lah sebenarnya. Sebab apa? Dia dah pergi beyond daripada amplitude dia. Okay, so saya dah menjawab soalan nombor ni lah sebenarnya. Ni 0. Tapi kalau awak tak tulis lah kenapa ni 0 lah, sebab apa? G prime dia adalah G tolak G lah, so dapat kosong. Okay, yang ini kalau awak buat tambah, very good lah. Kenapa tambah? Sebab dia naik atas, so dapatlah jawapan ini. So betul lah apa Hidayah buat lah. Masukkan nilai, tambah. Tapi kalau dia jatuh ke bawah, tolak je lah tolak negatif 3 sebab dia going down. So kalau awak tengok kepada period ni, inilah 2.33. Okey, bagus apa Hidayah buat. Okey, soalan number 12. The displacement x from the particle t in simple version is given by the equation x equals to 10 sin 20t. Determine the length. So dia suruh cari length of the pendulum. So it has same period as the particle. Assume the G is 10. Okey, kita tengok soalan nombor 12. Ni soalan Lashwin ni. Okay, very good. Apa Lashwin buat? Dia letak dia letak equation tapi dia tak letak general equation. So letak general equation bawah ni. X sama dengan A sin omega T. Di mana awak tahu A sama dengan 10. Dia letak sini. So 20 adalah sama dengan omega. Okay, bagus. Ni bagus. Okay, soalan suruh cari length. Okay, dan ini adalah kes apa Pendulum. Ni pendulum. So Lashwin terus guna formula ni lah. T sama dengan 2 pi square root L over G. Bagus. Dia guna formula simple pendulum. So T tak ada. Tapi T Lashwin guna formula 2 omega sama dengan 2 pi over T lah.
So masukkan nilai, so dia dapat T 0.3, dia masuk dalam ni. L nak cari G. Okey, kena guna apa yang dia bagi. Walaupun saya tahu awak cakap, cikgu G kan bukankah kita pakai 9.81? Ya, tapi soalan cakap assume 10. So gunalah soalan cakap. Siapa yang nak bagi markah sekarang? Awak ke examiner? Examiner ikut apa yang dia nak. So awak ni macam kalau kita restoran, kita kena dengar cakap customer. Customer nak mi kari, awak bagi mi kari. Awak jangan nak gila bagi nasi ayam kat dia. Faham tak? Faham. Kalau dia bagi 10, follow 10. Walaupun awak tahu cikgu dia 9.81. Ya, tapi kan soalan kata assume is 10. So guna 10. Baca soalan tu betul-betul. Kena faham dia nak apa. So dapatlah 0.025. Very good Lashwin. Alright, the last question. Number 13. Yasmin punya soalan. An object of mass. So dia bagi mass 0.1 kg connected by helical spring. So ini case spring So kita akan guna mark. Betul lah mark. Okay. So undergo simple harmonic motion with period 1. Okay, ni T. Determine the new mass if the period is reduced by 0.5. Okay, very good lah apa Yasmin buat, dia pecahkan kepada 2. So yang pertama dia buat T1 equals to 2 pi m over K. So T1 adalah 1, M adalah 0.1, so dia dapatkan nilai K. K ni apa? Spring constant. Okay, dia depend pada material of the spring. Spring tu dapat berapa? Mass ke, aluminium ke? Okay. So the second one dia kata period dia reduce. Dia guna 0.5. Okay, kenapa M ni tak boleh pakai M 0.1 Kenapa Yasmin? Tapi awak guna K yang sama. Kenapa tu Yasmin? Tak faham lah Yasmin. Hilang pula. Dia dua objek kan? Yasmin hilang. Okey, sebab dia objek yang sama. Dia objek yang sama. Adakah dia cakap dia pergi bukan objek yang sama. Sorry. Dia spring yang sama. Objek berubah. Sebab kalau awak tengok ni, cerita dia ni, dia menggunakan spring yang sama. Cuma load tu dia ubah. Tadi dia guna load 1, M1 ni, M1. Sekarang ni dia guna load 2. Objek berubah tapi spring yang sama. That's why K boleh guna K yang sama. Sebab kalau awak kata cikgu dia guna objek yang sama, tak boleh. Kalau objek yang sama, you akan dapat balik jawapan T1 balik. So that's why dia kata bila dapat 0.5, dia adalah a new object. Load yang baru. Tetapi spring masih guna spring yang sama. Faham tak? Boleh lah. Mana Yasmin ni hilang pula. Dah lah soalan dia pula hilang. Yasmin. Soalan ni dia cerita spring. Dia ada spring yang sama. Pertama dia letak M1. So M1 dia dapat period dia 1. So awak kira-kira awak dapat nilai K. So ini K untuk hak milik siapa? Spring. Okay. Soalan kedua dia kata baca soalan. Dia kata apa? Soalan kedua. Determine the new mass. Kalau kita cerita pasal mass apa? Loaded lah. Mass load. If the period of the oscillation is reduced by 0.1. So maksudnya dia buang M1 ni. Dia tambah M baru. M2. Tapi dia dah bagi dapat period. M2 tak tahu. So K adalah K yang sama. So dapatlah 0.025 kg. Okay. Faham. Okay. Alright. So habis dah chapter ni. Tak boleh buat. Okay. So saya nak tutup. Save. Keep. Okay. So saya nak pergi masuk kepada pasir. Sebab pasir kalau awak tengok pasir mana PSPM lah ni. Tempat je ni. Tak tempat dia nak masuk 10. Pasti cuba dah kasih platform ke suruh hantar? Belum, saya tak buat lagi. Nanti saya buat. Okay. Tapi apa-apa pun nanti saya jumpa awak, saya nak check balik buku tu. Saya nak chop. Cuba nak check setiap orang ke? Setiap orang lah. Saya pergi setiap satu-satu. Saya pergi setiap meja nanti.
Saya pergi ke Perjalanan Aldi. kocak kan? Saya akan datang. Masa tu lah macam-macam berkenalan. Apa madam apa? Nanti Dia jarak madam. masa kat Matri, madam selalu ni datang. Masa nak kalau nak check buku ni, madam akan datang seorang-seorang. Bukan you hantar, saya yang akan pergi kat awak. Saya akan buka buku depan mata awak tu, saya akan check. Buku mana madam nak tengok? Saya akan Pasir tengok ke semua. tutur? Tiga-tiga tu saya akan tengok. Note Saya akan kan? saya akan bagi awak kerja, awak buat. Lepas tu saya datanglah seseorang. Masa tu dia orang takut, memang dia orang takut. Takut kena maki. Kenapa tak buat? So dia orang akan pastikan kena buat. Kalau tidak kena berdiri. Selalunya apa teruk pun kena berdiri. Sepanjang kelas nanti dia orang kena berdiri kalau tak siap. Itulah selalunya macam tu dah terjadi. Okey, dah tengok ni soalan nombor 8 ni. Ini adalah PSPM 2020-2021 ni tahun lepas punya. Kalau awak tengok ni berapa markah dia? 10 markah. So saya nak memang awak kena target ni dapat full mark. Sebab kita target 40%. So kalau dah dapat 10, tinggal lagi 30% je kita nak cari. So yang kedua nanti kita akan yang ni lah. Maksudnya sebab apa? Kita kena ada target dah lah sekarang ni. Soalan apa yang kalau boleh kita nak full. Kita nak dapat soalan betul-betul yang dapat markah banyak. Sebab soalan chapter ni lagi senang daripada chapter 2. Awak tengok soalan dia. Okay, dia bagi graf Y lawan T. Dia bagi 2. 2 ni apa? Amplitude lah awak tahu. Dan dia bagi ni 5. 5 ni apa? Period. So yang 10 ni apa? 2 kali period lah. 2 kali cycle. Okay, soalan dia tanya, determine amplitude. Okay, bagi tahu saya apa jawapan dia. Ya Allah, senang ni. Macam tak nanya. 2 meter. Ya, 2 meter. 1 markah. Tapi ada je yang tulis. Dia macam sonok sangat dia tulis 2. Salah. Dia kena ada unit. 2 meter. 1 markah. Senang kan? Berbanding chapter 2 kan? Kena fikir paksi X lah, paksi Y. Kena angle lah, apalah, resolve lah, apalah. Soalan ni sangat senang sebenarnya. Okey, nombor 2. Dia suruh cari angular frequency omega. Omega sama apa? 2 pi over T. Ada tak T? Ada cikgu tu 5. Ya Allah, ya Tuhanku, nak menangis je buat soalan ni. Senang gila. Dapat jawapan. Berapa? 1.26. Unit red S negative 1. 2 markah. Sebab dia 5 ni 1, 2. 3 markah dah dapat. Soalan nombor seterusnya. Maximum speed. Vmax. Berapa A? 2. Omega ini. Okey, omega jangan ambil yang ini. Ambil yang ini. 2 pi per 5. Kenapa cikgu tak nak ambil yang ini? Sebab jawapan akhir jangan ambil yang dia jawapan akhir memang kita dah bundarkan. Tapi kalau dia bukan jawapan akhir, ambil yang bukan, kalau boleh ambil banyak nombor. That's why saya pilih yang ini. Sebab kalau saya pilih yang ini, jawapan awak nanti slightly different. Tapi sebenarnya dalam exam dia akan bagi je lah. So apa yang awak buat, awak nampak yang ini kan. Saya tukar je lah ini kan. Saya tak akan buat baru. Saya just darab dulu. Saya guna apa jawapan yang dapat tadi. So dapatlah 2.51. S negative 5. So berapa markah ni? 5 markah dah. Senang tak? Senang. Senang berbanding chapter 2. Berbanding chapter 5. Senang gila. Cuma ni kena tukar mod red siap-siap kalau tak semua sama. Yes. Bila jumpa je soalan nombor 8 dengan nombor 9, ini adalah chapter 9 dan chapter 10. Kena tukar calculator mode red. Buat dekat tepi sini. Red. Maksudnya you alert. Ataupun sebenarnya kalau dalam exam nanti masa tengah tunggu kan, dia akan bagi you kertas. So dia tengah cakap bla bla bla, dia cakap lah apa bawa ni apa. Awak tulis. Awak ambil pensel, awak tulis. Chapter 9, chapter 10 mesti mode red. Tulis kat sini. Supaya nanti bila awak nak, katalah awak terbuat terlupa, bila awak buka sela balik, aku buat tak ni? Ya, ini perkara pertama lah awak kena ingat sekali. Okey, boleh? Kita buat pula nombor B. Nombor B. Senang kan? Senang gila. Okey, soalan nombor B. Apa soalan nombor B dia nak? Soalan nombor B dia suruh deduce expression. Bila dia suruh deduce expression, maksudnya dia bukan suruh you tulis expression awak, dia suruh awak buat formula. Expression ni adalah formula.
Okey, formula apa saya nak buat cikgu? Tengoklah graf apa dia bagi. Kalau X dia bagi is sin graf. omega t. Ya, tapi tengok graf dia bagi bukan X, Y. Kena guna Y. Macam saya cakap tadi, dia adalah customer. Kena ikut customer. Lah. Selalu X. Tapi dalam exam awak buat X pun dia terima lah. Tapi kalau boleh ikutlah customer. Customer bagi you Y, follow lah Y. So Y sama dengan ni bentuk apa ni? Sin ke cos? Sin, positif. Ya, A sin omega T. So Y sama dengan A saya 2 sin omega saya akan ambil yang ini Saya tak, selalunya omega kita 2 pi over 5. Dah hilang pula aku punya ni. Mana OneNote? Keluarkan balik OneNote. OneNote ni nak hilang pula. Okay. 2 pi over 5 T. Okay. Tapi ini bukan jawapan akhir. Tulis bawah. Where Y in meter and T in second. Inilah baru 2 markah. 2 markah. Mana? Ni 5, ni 2. Dia ikut pada graf Ya, dia ikut graf. Kalau graf dia V lawan T, buatlah V Awak jangan semua nak buat Y pula dah. Kalau graf dia A, buat A. Ikut graf. Jangan nak ikut suka hati. Kalau ikut graf tu sentimeter, so Y in sentimeter lah. Ya. Kalau graf tu dalam sentimeter, buat je dalam sentimeter. Boleh juga. Kalau nak cikgu saya nak tukar dalam meter, boleh. Tak ada masalah. Kalau saya lebih suka semua dalam unit SI. Saya tukar je lah. 2 ni darablah 10 - 2. Tu je. Tak kisah. Okay kalau graf ni graf V, katalah tahun ni keluar graf V lawan T, awak kena tukar lah. Ini tukar je V. Lepas tu out sin apa tu. Okay, boleh? Okay, sekejap telefon. Okay, kita tengok buat nombor C pula. Boleh. Hello? Kelas nama? 10. 10 habis. Bukan, alah tu laptop lama sebenarnya. Dia nak tak ada ni, tak baru. Boleh kot, cuba tengok. Okay, so soalan seterusnya dia suruh sketch. Okay, so kalau awak tengok dia suruh sketch apa tadi tu? Velocity. Ya, velocity. Yang inilah yang Haziq paling pandai lah, iaitu differentiate. V sama dengan 4 pi over 5 cos 2 pi over 5t. Tak sabar Haziq ni nak differentiate buat tu. So kita akan differentiate yang inilah. Yang ini kita akan differentiate yang ini. Okay, so saya akan differentiate T. So T duduk sini. So T ni duduk dalam rumah ni. So tak bolehlah differentiate dia. 2 bawa keluar dulu. So V sama dengan 2 sin jadi cos. Yang dalam bracket ni jangan ubah. So 2 pi T ni, 2 pi per 5 ni kena bawa ke depan. So saya akan dapat V 10 pi per 5 cos 2 pi phi T. So ini dapat 2 pi lah. Cos 2 pi per 5 T. Okey. Soalan bukan suruh differentiate. Soalan suruh lukis graf. So kita kenalah lukis graf. Okey. Madam, so 4 pi lah madam. Sorry 4 pi. Ya Allah. Okey. So 4 pi per 5 lah kan. Tak boleh lah nak kecil kan. Dah. Okey, biar je. Okey. So macam mana saya nak buat graf? Saya boleh tambah sekali buat axis. Buat axis. VMS -1. TS 1 markah. Buat axis 1 markah. Okay, sebab awak tahu axis apa nak buat. Okay, yang kedua kita buat dia punya bentuk. Bentuk dia bentuk apa ni? Bentuk mangkuk kos. Mangkuk? Kos. Bentuk kos. Kos positif ke negatif? Positif. Kos positif. So, ke atas. Macam ni. Okay, yang atas ni kita akan letaklah 4 pi per 5. Negatif pi per 5. Ataupun nak letak, tak nak letak pi pun boleh. Awak nak letak ni pun boleh. 2.51. Ataupun bagus awak tak dua-dua. Dah senang. Pilihlah. Suruh dia pilih.
Letak masa. Masa. Berapa masa saya tadi? 5. So 5. Okey, cuba kalau awak tengok ni, satu je masalah dia. Cuba awak tengok apa masalah dia. Cepat. Yang kita kena letak V in meter per second. Kita kena ikut customer. Customer tu ada berapa kali Dia cycle? ada 2 cycle. Ya, dia 2 cycle. Mengada pula lah customer ni 2 cycle. Boleh faham tak tu? Kena ikut customer lah. Customer buat 2 cycle, awak kena follow lah 2 cycle. Selama ni kita buat 1 cycle je. Cycle tu macam mana cikgu tahu pula. Senang je. Cycle tu tengoklah. Kalau awak bermula dekat puncak, dia akan berakhir di puncak. Tu cycle pertama. Cycle kedua, puncak akan berakhir di puncak. Boleh tak? Boleh. Yang V in meter per second and T in second tu. Kena. Kena tulis. Kena tulis lah mana? Tulis tu. Yang mana kat sini? Apa yang tulis? Oh ni, where ni? Tak payah, soalan bukan nak ni, soalan nak ni. Markah kat sini. Yang ni tak buat pun tak apa cikgu. Yang ni saya buat kat kertas lain. Lepas tu saya tunjuk ni. Ya sebab soalan minta sketch je. Yang ini kalau dia minta expression betul kena tulis where tu. Sebab markah dia 3. 1 kat sini, shape 1 markah. Awak label ni 1 markah. So dapat 3 markah. So dapatlah 10 markah. Boleh tak? Boleh. Okey, so nampak tak PSPM? Itu PSPM tahun lepas. Memang senang. Okey, kita tengok PSPM 2 tahun sebelum tu. Saya takut soalan tu yang keluar. Ni senang kan? Okey, mari kita tengok soalan 2 tahun sebelum tu. Soalan apa keluar? Soalan mangkuk. Tak sempatlah saya masuk chapter 10. Tak apalah. Okey, ni soalan mangkuk. Soalan mangkuk ayun dia keluar. Lepas tu nak pening kepala nak fikir mangkuk ayun ni. Okey, awak tengok soalan mangkuk ni 8 markah. Dulu 12 markah lah. So tapi awak sekarang 10. Tapi kiranya memang tetap 10. Ini dulu, sebelum ni 12 markah. Tapi ini contoh soalan dia lah. Okey. Saya takut juga lah soalan ni sebab soalan ni dia macam agak tricky sikit. Okay, kita tengok soalan mangkuk ni. Okey, so ini graf U lawan X. Okey, betul U, betul. Ini adalah maksimum, ini adalah amplitude, ni negatif A. Ini adalah X lah waktu dia waktu tu. Okay, figure 8 show a potential energy of 0.5. So dia bagi mass object undergo simple harmonic motion. Determine velocity bila T dia 2 second. Tiba-tiba velocity, apa kaitan velocity dengan U pula? Okay, saya macam akan panik lah. Saya rasa memang awak akan jadi panik. Okey, sebab apa? Yang pertama awak kata ini U. Okey, apa yang awak tahu pasal U? Saya akan pergi dekat formula yang saya tahu pasal U adalah ini je. Ni. So saya akan guna formula ni lah, U sama dengan half M omega square X square. Okey, saya akan itu. U sama dengan half M omega square X square ke A square? Aduh, saya tak ingat lah. X square Okey, X square. So saya nak guna 13.5. So setengah, mass 0.5. Omega square tak ada. So bila saya guna 13.5, saya kena guna 3 lah sebab X saya dekat 3. So 3 square. So saya akan dapat omega lah. Okey, tapi saya tak tahu apa benda saya cari ni. Saya ni main buat je. Saya buat suka hati sekarang ni. Tanpa hala tuju. 13. Tapi omega tu ada dalam formula V tu, bukan differentiate yang sebelah dia tu. Differentiate? Tak faham macam mana tu. Formula V tu kan dia differentiate. Tak, kita ambil yang kanan tu. Yang plus minus omega. Ni saya guna form calculator sebab saya dah terror guna ni. So alamak saya terror pula. 13.5 shift kot ni. Sama dengan cepat tak ni, setengah apa yang salah saya letak ni. Saya tak letak darab tu 0.5 darab X squared. Saya tak letak darab tadi rasanya 3 squared. So shift soft. So saya akan dapat 2.45. Red S negative 1.
Okey, sekarang ni saya dah ada omega je. Saya nak kaitkan V. Okey, saya pergi kat nyama balik. Okey, mana formula yang ada V? Tu yang ada begitu. Ni yang saya cakap. je. Okey. Lain tak ada kan? Sebab ini je kan? Okey, saya akan guna formula ni. So saya pergi patah balik kat soalan tadi. So saya ada formula V iaitu V sama dengan dx over dt, satu lagi plus minus omega square root A squared minus x squared. Saya nak guna yang mana? Cikgu kata kalau ada T mesti differentiate. Cikgu saya nak guna yang ni boleh tak? Okey, saya ada omega, saya ada A tapi saya tak ada X. Boleh tak saya nak guna X 2? Ni X? Boleh ke saya pakai tu? Tak boleh. Kenapa saya tak boleh pakai yang belakang ni? Sebab dia minta when T is 2. Mana awak tahu bila T2 adalah dia dekat X2? Awak tak tahu. Awak kena kira baru awak dapat tahu bila kat mana. So saya tak boleh pakai ni. So saya adalah kena guna differentiate. Saya nak differentiate apa cikgu? Mana formula pun tak ada cikgu. Macam mana ni? Formula apa yang saya nak differentiate? Cepat tu 8 markah tu. Okay. So kalau dia tak ada cakap formula dan dia tak ada cakap apa-apa, kita anggap dia berada di equilibrium. So X sama dengan A sin omega T. General. Kita akan guna general. Kenapa kita guna? Ya, sebab kenapa kita guna general? Sebab memang dia bagi general ni. So kalau dia tak ada cakap. Sebab kalau dia tak ada cakap, dia kata when T is 0 is at amplitude. Ya, baru tukar cos. Sebab dia tak ada cakap apa-apa. So tak ada cakap apa-apa, awak guna je lah general. General yang biasalah. So maksudnya V saya akan differentiate yang ini. Aziz sukalah ni differentiate. Entahlah. Aziz suka differentiate ni. Dia dah pandai. So T ni kita akan differentiate dia lah. So dia duduk dalam ni So A duduk luar. So sin jadi cos. So omega. So dapatlah formula ni. Ni formula ni. So soalan suruh cari V. Yes, saya dah ada formula V. So V sama dengan A. Ada tak A? Ada 3. Omega ada tak? 2.45. Cos omega 2.45. 2.45. T saya adalah dia nak berapa? 2. Kita tekan kalkulator. Sekejap, saya rasa yang 2.45 ni sekejap 2.45 ni betul lah. 3 darab 2.45 darab cos berapa? 2.45 darab 2. So saya dapat jawapan 1.37. MS negative 1. Okey, kita tengok jawapan. Betul ke tak? Ya, betul. Ni 1.37. So memang general A sin omega T. Yes, general. Sebab itu dalam formula given. Memang formula awak dia bagi yang formula ni je. Ni. Ini memang general. Okey, boleh tak? Saya takut soalan macam ni keluar tahun ni. Sebab kalau awak tengok tahun sebelum tu pula dia keluar macam mana tau. Tahun sebelum tu dia kalau dia keluar senang macam kita suka tadi. Ni tahun sebelum tu. Ni dia keluar graf. Dia macam gele-gele kan. So tahun ni akan keluar macam soalan U ni lah. Tak tahu. Saya tak buat soalan, saya tak tahu. Tak semestinya gila-gila. Dia sepatutnya dia gila-gila sepatutnya. Tapi kalau dia keluar soalan yang sama macam tahun lepas, bodoh lah awak tak boleh jawab. Betul. Tu yang saya nak cakap lah. Tapi kalau dia keluar soalan yang ni pun bodoh juga lah awak tak boleh jawab sebab awak dah pernah buat soalan ni. Dia sepatutnya gila-gila. Dia tak boleh lah semua sama tapi kita tak tahu. Mana lah kita tak tahu kan. Saya tak tahu. Kalau tiba-tiba dia kata tak nak lah nak juga keluar soalan yang ni. Tapi kalau dia keluar soalan macam ni so awak dapatlah idea dia. So guna general. Kena differentiate. Bila nampak je T memang tak ada cara lain lah. Kena differentiate. Okay, soalan seterusnya nombor 2. Dia suruh cari kinetic energy. Bila X adalah 1.5. Apa-apa pergi dekat formula. Awak jangan panik. Pergi kat formula. Okey, pergi kat formula. Ni formula K. Ni formula K. Copy formula ni. Pergi kat formula tu. Okey, ni nombor B. So K sama dengan setengah M omega squared A squared minus X squared. Okey.
Saya ada tak M? Ada. Saya ada tak omega? Ada. Saya ada tak X? Ada. Semua awak ada tu. Berapa M saya? 0.5. Ada tak omega? Ada 2.45 squared. Ada tak A? Ada. A saya tadi 3. Okey, X saya nak letak berapa? X ni follow lah. Dia kata X adalah 1.5. Ikutlah 1.5. 1.5 square. 1.5 squared. Lepas tu tekanlah calculator. Dapat dah 8 markah. Cuma yang ni agak susah sikit lah. Cuma sebab kita macam tak tahu yang dekat differentiate tu. Tapi lepas awak dah tahu tu senang. Masih lagi senang berbanding chapter 2. Dia masih lagi senang berbanding chapter 2 tau. 2.45 squared darab 3 squared tolak 1.5 squared. Tutup bracket. So 10.13 unit joule. So itulah jawapan dia. 8 markah. Okay, soalan nombor B terakhirlah. Dia suruh cari oscillating pendulum when the length adalah dia bagi length, dia bagi mass. If the total energy, calculate amplitude. So pergi dekat formula total energy. Apa simbol total energy? E. Kalau tak tahu simbol tu ya masalah. Okey, ambil formula E ni. Half M omega squared A squared. So kita pergi dekat bawah ni lah, tepi ni. So saya pergi dekat bawah ni. Nombor C. Ni nombor 2 nombor 2. Okey, nombor B. So total energy sama dengan half M omega squared A squared kan? So setengah M 0.5 omega 3.5 squared. Bukan, ni soalan lain. Masuk pula soalan sama. Nombor B ni soalan lain Okey, dia bagi total energy 0.06 setengah mass 240 darab 10 negatif 3. Omega tak tahu. Omega tak tahu. Omega tak tahu. A nak cari. Macam mana ni? Guna formula pendulum tu. Ya, guna formula period tu. T sama dengan apa? Mak ke LG? LG. Ya, LG sebab ini pendulum. Okay, so awak ada 2 pi L 0.3 G 9.81. So awak akan dapat T. Okay, dah dapat T, masukkanlah omega sama dengan 2 pi over T. Ni, squarekan dia. Cari. 2 pi darab square root 0.3 bahagi 9.81. So saya dapat jawapan 1.1 lah 1.1. So maksudnya dekat sini saya tulis saya punya jawapan 2 pi bahagi answer. Answer saya squarekan dia. So saya dapat ni lah. 327 per 10. Lepas tu saya darab lah dengan ni. Aduh macam mana. Kena tulis lah. Saya malas nak tulis banyak-banyak kali. Saya nak sekali jalan je. Okey, darab 240 power of negative 3 bahagi 2. Lepas tu 0.06 bahagi answer. Lepas tu saya square root answer. So jawapan saya akan dapat 0.12. Betul ke? Saya tak tahu ni. 0.12 meter. Yang ni kena tulis lah ni tadi berapa dapat. Lepas tu kata masuk kat sini. Betul tak? 0.12. Betul 0.12. Yes, betul. Yang ni kena letak lah berapa tak tahulah lagi. Ni 1.09 second. 1.1 pun boleh kan? Boleh jugalah. Okay, boleh tak? 12 markah. Bagi saya dia lagi senang lah berbanding chapter 2. Cuma mungkin dah yang susah tadi sebab yang ini kita dah tak tahu. Tapi kalau macam contohnya tahu ni katakanlah soalan dia nak keluar yang pasal amplitude tu.
Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk awak sebab awak dah terror ni macam ni. Dia suruh terbitkan equation. Ini bentuk apa? Ini bentuk sin. Sin. Lepas tu puncak dia 1.5 tapi cm. So saya tukarlah 1/10 negatif 2. Lepas tu kena carilah omega t. Omega t. Ni omega sama dengan apa? 2 pi per t. So saya buat 2 pi bahagi t. So saya biarkan pi. So 2 bahagi 0.2 dapatlah 10. So inilah saya punya jawapan. Okey, boleh tak? Senang kan? Boleh madam. Yang nombor 2 tu Haziq suka ni. Dia suruh velocity and acceleration when at any time t. So kenapa ni? Differentiate. So saya differentiate lah. So saya dapat ni. Differentiate velocity lepas tu acceleration. Lepas tu saya differentiate acceleration. Tak ada saya tak buat. Saya differentiate acceleration. Differentiate tu penting lah. So kalau tengok banyak kali dia keluar differentiate tu. Betul. Lepas tu nombor C dia tanya Vmax. Lah. Dengan Amax. Squared. Total energy E. Dapat markah. Madam, kalau statement tu tak tulis salah lah kan? Ya, statement tu kena ada. Where tu kena tulis. Okay. Okay, so saya harap chapter 9 ni kita target full mark. Memang nak full mark chapter ni. Sebab chapter ni apa-apa pun kalau lagi-lagi soalan macam ni. Senang gila kalau soalan macam ni. So ini adalah sebenarnya sangat senang nak dapat A. Senang dapat full mark lah. Kalau macam nombor B ni tu lagi senang, simple pendulum. So dia tanya period, gunalah formula LG. L ada, M ada. G ada 9.81. Yang ni dia tanya apa, ini kalau pendulum tu jadi lain pula period dia. Dia tanya berapa nilai yang baru ni. Macam tu lah jawab soalan-soalan je lebih macam tu je lah. Okay, so habis dah lah chapter ni. So apa yang kena buat? Pasir. Ya, pasir tu kenalah buat. So supaya awak tahu apa bentuk soalan dia. Pasir tu memang kena buat. Siapa nak buat pasir tu? Takkan orang lain pula. So cuti ni kerja awak buat pasir chapter 9 lah. Buat pasir pasir kena buat. Tutur boleh hantar, nanti saya buatlah tutur dengan short note dan pasir. Kena buat. Okay, so happy holiday. Welcome to Kemenes.